Ad-darsu as-samina asyar. Ad-darsu as-samina asyar. Naam. Okay, al-an. Naam. Boleh silakan tafadhal al-muqaddim untuk tajuk ad-daiful aku. Siapa? Sayyidatul dengan siapa? Irsyad ya? Dengan Irsyad. Okay. Nah. Baik, silakan tafadhal. Tapi internet saya slow sikit, jadi saya pakai suara je. Oh ya, tak apa sebab saya yang tunjukkan skrin. Sekejap ya. Okey. Baik, boleh mula, silakan. Jadi ada susah min asyara, lesson ke-8, macam pengajaran ke-18. Ad-daifu al-akul, yang bermaksud tetamu yang makan macam tu. Tetamu yang akul ni betul daripada perkataan akala makan, tapi bila dia tukar bentuk kepada akul, maknanya yang banyak makan. Banyak makan. Daiful akul ni tetamu yang banyak makan. Okey, nah yang kerja dia makan je. Okey. Safara ash'abu ila baladin ba'id, musafir, pengembara ke negara jauh. Wa ba'da safarin tawil, dan selepas mengembara perjalanan jauh, maron ala Korea, ke kampung. Marra alal qarya. Marra tu apa? Macam perjalanan jauh. Perjalanan jauh tu yang safar tawil. Okey, tak apa. Safara ash'abu ila baladin ba'id. Bermusafir. Safara tu dia travel lah kan. Siapa yang travel? Ni nama dia ni. Ash'ab ni nama orang tu. Ash'ab. Ash'ab tu nama dia. Nama dia ya. Nama traveler tu Al-Musafir tu. Al-Musafir tu nama dia Ash'ab. Jadi telah mengembara Ash'ab ke satu negeri yang jauh. Satu tempat yang jauh. Balad tu tak semestinya negara. Dia boleh makna negeri, boleh makna tempat. Satu kota tu semua dipanggil balad. Dia telah mengembara ke satu tempat yang jauh, negeri yang jauh. Wa ba'da safarin tawil, dan selepas perjalanan. Ni perjalanannya, pengembaraan, safar. Dari perkataan safara tadi kita kata safarun, perjalanan. Dan selepas satu perjalanan yang jauh, yang panjang, apa berlaku? Marra, ni tadi tak terjemah. Marra ala ni dua perkataan ni maknanya dia melalui. Marra ala qarya, dia lalu di sebuah kampung. Nah, okey. Akmil, sambung. Nazala, lalu fiha, dia menghabiskan, liyak dia saatan au saatain, 1 atau 2 jam. Okey, fanazala fiha, dan dia apa tadi? Dia lalu menghabiskan. Menghabiskan bukan ni. Nazala ni makna asalnya turun. Nazala yanzilu, turun. Nazala tu yang makna yang asal. Makna yang lain untuk nazala ni artinya dia menginap. Maknanya dia bukan daripada dia berjalan, dia singgah. Begitu ya. So dia singgah di satu tempat. Fanazala fiha, maka dia pun turun di tempat tersebut. Artinya di kampung tadi. Li, untuk yaqdiya. Yaqdiya ni yang makna menghabiskan ni. Untuk spend. Dia spend lah ni. To spend berapa jam? Satu jam ataupun 2 jam. Dia duduk singgah sekejap kan di tempat tersebut. Okay, nah. Sambung terus. Wafi at-tariq, dan di jalan itu, arafa syakhsan, jalan itu. Apa dia? Isyad, lain okey ke? Arafa syakhsan. Apa tu? Ya. Wa nazala daifon alai istirahat ba'dal waktu. Dia jadi sebagai tetamu untuk berehat seketika. Okey, baik.
Wa fit tariqi, dan di jalan itu. Baik, tariq makna jalan, betul, tapi yang dimaksudkan fit tariq ni dalam perjalanan. Kita kata fit tariq. Contoh kita tanya aina anta ya Irsyad, atau ana fit tariq, saya dalam perjalanan. Kita kata so dalam perjalanan itu arafa syakhsan, dia ni mengenali, betul, syakhsan bermakna seseorang. So dia mengenali seseorang, arafa syakhsan, wa nazala dhaifan alaihi, dan dia ni nazala sebab sama seperti nazala tadi. Dia singgah kan, dia singgah di tempat tersebut. Nazala dhaifan, dia singgah lah ni. So dia turun ataupun dia singgah sebagai seorang dhaif, tetamu alaihi, tetamu orang tadi ni, syakhsun tadi. So dia singgah ke rumah kawan tu untuk menjadi tetamu lil istirahati. Jangan baca istirahat, istirahah. Istirahah. Ni masdar ni, masdar istiraha, berehat. Untuk berehat ba'dal waktu, seketika ya. Okey, boleh. Ba'da ni makna asalnya sebahagian, waktu-waktu lah. Jadi seketika lah dia untuk berehat, seketika. Okey, balik. Nah, teruskan. Wa indal zuhri, dan bila zuhur, da'ahu, dia memanggil sahib al-bait, tuan rumah, lit to'am, untuk makan, untuk macam makanan. Okay. Wa inda zuhri, dan bila zuhur, bila masuk waktu zuhur. Ini tak semestinya waktu zuhur. Yang dimaksudkan dengan zuhur tu waktu tengah hari tu. Jadi adakah zuhur tu waktu tengah hari ataupun waktu azan zuhur, bergantung pada konteks lah. Tapi di sini lebih kepada apabila waktu tengah hari lah ni, pada waktu tengah hari. Jadi zuhur, sembahyang zuhur tu kenapa dipanggil zuhur? Sebab dia berada pada waktu tengah hari. Sebab tu dipanggil salatu az-zuhri. Maghrib, kenapa dipanggil sembahyang maghrib? Sebab pada waktu maghrib, waktu petang, waktu matahari turun, sunset tu, sebab itulah dipanggil sebagai maghrib. So di sini merujuk kepada waktu, bukan salat zuhur tu. Pada waktu tengah hari itu memanggil. Siapa yang memanggil? Tadi Syed kata apa? Dia memanggil. Dia memanggil tuan rumah. Dia memanggil tuan rumah untuk makan. Maknanya dia tetamu tu mengajak tuan rumah untuk makan. Begitu ya? Ya. Okey. Di situlah penting untuk kita tahu marfu', mansub, majrur tadi. Kalau tidak, terjemahan kita memang salah. Di sini bukan dia memanggil tuan rumah. Tengok ya. Tengok ni. Da'a, kita kena pecahkan perkataan ni. Da'a ni apa? Da'a ni memanggil ataupun menyeru kan, mengajak, boleh. Hu ni dhamir kat belakang ni, bila ada da'a, ada fi'il, kemudian belakang dia ada fa'ala, hu, ha, kum, ka, ki. Ini bukan dia yang buat. Ini yang ni orang dia yang jadi objek. Kalau da'a memanggil, mengajak, ini yang diajak. Bukannya hu ni yang mengajak. Yang mengajak tu da'a, kerana pada perkataan da'a tu ini dah ada huwa di situ. Siapa yang mengajak, kena baca terus. Siapa yang mengajak? Sahibul baiti lit ta'am. Bila nak tahu orang yang membuat, kena tahu apakah fa'il tu kan yang kita sebut tadi. Fa'il tu apa hukum dia? Ingat lagi sekali, marfu', mansub ataupun majrur. Sebab kita nak kenal ni fa'il yang mana satu. Apa dia tadi? Fa'il tadi, marfu' ke mansub ataupun majrur? Tak pasti tu. Siapa ingat? Saya dah sebut tadi. Fa'il tadi? Marfu'. Wajib, saya kata wajib ingat wajib hafal. Kalau tak hafal memang terjemahan kita akan salah. Fa'il marfu'. Bila marfu' apa baris dia? Sebab dia tak boleh main terjemah ikut susunan ayat je, tak boleh. Kena lihat baris baru boleh terjemah betul. Bila marfu' baris dia apa tadi? Baris depan, dhammah ke baris atas? Ke baris bawah? Baris depan. Bila marfu' baris dia mesti baris depan. Mana perkataan yang baris depan di situ? Selepas fi'il itu. Perkataan sahibu al-baiti. Jadi sahibul baiti ni tuan rumah. Tuan rumah ni yang mengajak ke yang diajak? Mengajak. Yang mengajak. Sebab apa mengajak? Kerana dia adalah fa'il. Mana kita tahu fa'il? Ni tanda ni. Dhammah tu adalah tanda marfu'. Marfu', fa'il itu adalah marfu'. Maka inilah yang mengajak. Bukannya ni yang mengajak ya. Jadi terjemahan dia
Mengajak. Siapa yang mengajak ni? Tuan rumah, sahibul baiti. Mengajaknya. Nya ni lah tetamu tadi. Ya, takkanlah tetamu ajak tuan rumah kan. Mesti tuan rumah ajak tetamu. Jadi itu ya, bila kita baca ayat, jangan terus terjemah, oh ni mengajak tuan rumah. Dia mengajak. Tak boleh macam tu. Kena lihat siapa fa'il dia, mana fa'il dia. Gunakan balik apa yang kita dah belajar dalam Nahu. Da'ahu sahibul baiti. Jadi sahibul baiti inilah yang mengajak dia untuk makan. Litta'am. Okay, nak sambung. Jalasa. Jalasa, dia duduk. Ash'ab, yang taziru, tunggu. At'am, makanannya. Makanan, okey. Dama. Dia duduk. Jalasa, dia duduk. Ash'ab, yang taziru ta'am. So siapa yang duduk? Ash'ab. Ash'ab, lagi sekali. Betul terjemahan dia, jalasa tu dia duduk, betul. Tapi kita kena lihat juga perkataan selepas tu. Ada tak fa'il yang saya kata baris depan tadi kan? Marfu' tadi. Jadi bila kita lihat di sini, ni ada ni. Ash'abu. Jadi yang duduk dia tu dia ni lah. So kita terjemah Ash'ab duduk. Ya? So Ash'ab duduk menunggu makanan. Baik, bagus. Seterusnya. Wa indama ahdaro sahib al-bait al-khubza. Dan dia membawa, tuan rumah yang membawa al-khubza, roti. Sambung dulu sebab dia ayat dia bersambung. Wa raja'a, dan dia kembali, liyuhdira, untuk menghidang al-lahma, daging. Okey, seterusnya. Ada. Kemudian dia memanggil wabiyadihi Allah, dia memanggil dengan tangan dia daging. Dia memanggil dengan tangan di daging. Apa maksud dia tu? Ni bukan memanggil ni. Dia apa ni? Okey, baik. Saya terjemahkan. Wa indama ahdara sahibul baitil khubza, dan apabila ahdara bawa, betul. Ahdara makna membawa, bukan makna hadara datang, tapi ini fi'il ahdara, dia membawa. Ahdara, siapa yang membawa? Lagi sekali, ini fa'il dia. Sahibul bait. Jadi tadi sebut tadi dah betul lah tu. Apabila tuan rumah itu membawa roti, betul ya? Jadi apabila tuan rumah itu datang, dia bawa roti, wa raja'a, kemudian dia kembali. Dia kembali masuk ke dapur, dia balik lah. Wa raja'a li yuhdira. Yuhdira ni perkataan yang sama dengan ahdara. Fi'il mudhari'. Untuk membawa, sama dengan ahdara tadi ya. Yang dia kembali untuk membawa daging pula. Kemudian summa ada ni bukan apa memanggil, tidak. Kalau memanggil tadi apa? Nada ataupun da'a, terbalik ni, dal ain alif. Tu memanggil, ni terbalik ni ain alif dal, perkataan lain. Bukan memanggil ya. Ada makna kembali. Artinya dia pergi dapur, dia nak bawa, dan dia kembali balik ke ruang tamu, jumpa tetamu tu. Wa biyadihi lahma, dan pada tangannya ada daging. Maknanya dia datang balik bawa daging pula. Tadi dah bawa roti, sekarang ni dibawa daging. Okey, teruskan. Apa yang berlaku selepas itu? Wa wajada ash'aba qad akala al-khubza kullahu fawadu'al rajulul lahma wa raja'a liya'tiya bil idam. Jadi dia tuan rumah tu jumpa Ash'ab telah makan roti yang lelaki tu letak. Okey, seterusnya. Al-lahma, daging, waraja'ah, dan kembali, liyati, untuk apa tu? Okey, terus perkataan seterusnya. bil idam.
Apa dia? Al-idam? Ni saya tak jumpa maksud. Tak jumpa, okey. Baik. Dia cakap macam dengan adab. Okey, bukan adab. Okey. Fawajada, maka wajada ni di sini dia bukan makna jumpa. Antara betul lah salah satu makna dia jumpa. Wajada, dah jumpa kita kata kan. Tapi di sini dia mendapati. Itu makna yang kedua wajada bermakna mendapati. Sebab kalau dia jumpa Ash'ab. Apa maksud dia? Dia tak jumpa siapa-siapa, dia dapati. Fa wajada, maka dia telah mendapati Ash'aba. Lihat perkataan Ash'aba tu, baris dia bukan lagi baris depan kan? Jadi kalau bukan baris depan, maknanya bukan dia lah yang jumpa orang lain. Dia ni yang orang tu jumpa dia. Maaf, bukan jumpa tadi, dapati. Maka dia ataupun tuan rumah tadi mendapati Ash'ab qad akalal khubza, telah makan roti tu kullahu, semua. Dah habis dah makan, dia baru nak bawa daging. Tiba-tiba sampai daging, roti dah habis, tak sempat nak bagi daging. Itu maksud dia di sini ya. So berhenti di sini, kullahu. Bukan dia bawa roti dan dia letak belum dia berhenti di sini. Kemudian boleh letak koma lah kat situ, fasilah. Fawada'a rajulul lahma, maka lelaki itu meletakkan daging. Kemudian dia letak daging, roti dah habis, dia letak daging. Wa raja'a, dan dia kembali ke dapur semula lah. Ada lagi makanan dia nak bawa. Wa raja'a liya'ti, untuk ya'tiya ni sama erti dengan ahdara tadi, yuhdiru tadi, mana atas tadi. Ahdara, membawa, yang ni tadi, liyuhdir, liya'ti, kata yang sama untuk membawa, seerti. Wa raja'a liya'ti bil idam, dan dia kembali balik ke dapur dia tadi untuk membawa. Liya'tiya bi, ni dua perkataan ni makna membawa, untuk bawa idam. Idam ni adalah apa-apa yang kita guna untuk makan dengan roti. Kalau orang Arab roti lah kan. So kalau roti macam kita roti canai lah. Kita makan apa? Roti canai dengan kuahdal. Kuahdal itulah idam. Kalau makan dengan kari itulah idam. Jadi idam tu maknanya sesuatu yang kita makan bersama dengan roti. Tak kira lah sama dia bentuk cecair atau bentuk keras, daging ke, solid ke, tak kisah. Yang penting makan yang kita makan dengan roti tadi. Itu dimaksud dengan al-idam. Nah, okey, sambung. Wa indama ati bihi wajada Ash'ab qad alham kullahu, dan bila ini sama dengan yang ya'tiyabi tadi, kata yang sama. Cuma ni fi'il madhi, ni fi'il mudhari. Apa tadi? Ya'tiyabi tadi. Makna ya'tiya tadi. Tapi ingat tadi makna ni, liya'tiya bil idam. Dia kembali. Saya kata dia seerti dengan atas ni, liyuhdira. Dia membawa. Membawa. Okey, teruskan. Qad akala makanan daging semua. Wafa'ala, dan dia buat sahibul bait, tuan rumah, zalika itu indatamarrat, banyak kali. Okey, apa maksud ayat tadi tu? Kira dia dengan tuan rumah tu ulang alik dari dapur dia banyak kali. Okey. Baik. Wa indama ata bihi, dan apabila dia membawanya. Ata tadi liyati, membawa tadi. Bihi, hi itu merujuk kepada idam. Artinya apabila dia membawa idam itu, membawa bahan yang dia nak cecah dengan roti tadi, apa berlaku? Wajada Ash'aba, dia mendapati, lagi sekali bukan jumpa dia dapati Ash'ab telah apa? Telah makan daging semuanya. Daging pula dah habis, roti dah habis, daging dah habis. Kuah tak sampai lagi. Jadi apa berlaku? Wa fa'ala sahibul baiti dzalika, dan tuan rumah ataupun pemilik rumah buat yang demikian itu. Maknanya buat perkara itu beberapa kali, banyak kali. Iddata marrat, iddah beberapa marrat kali. So dibuat diulang-ulang lah. Bawa makanan lain dah sampai,
yang makanan yang sebelum dia dah habis. Baik. Kemudian apa? Wa akhiran. Akhiran, akhirnya sa'ala ar-rajulu, soal laki itu Ash'aba kepada Ash'ab, ila aina turidu safaraya akhi, ke mana awak mahu bermusafir abang. Saudaraku. Saudara. Saudaraku. Okey, betul. Ila aina turidu, dan akhiran dan akhirnya sa'ala rajulu. Rajul tu yang bertanya, ya. Lelaki itu bertanya. Kan pada depan tu rajulu sa'ala Ash'ab. So lelaki itu tuan rumah tadi tanya Ash'ab. Ila aina turidu safar ya akhi, ke mana awak nak bermusafir wahai saudaraku. Seterusnya Fa'ajabahu, dan dia menjawab, Ash'ab, kira dia menjawab, ila al-Qahirah, ke Qahirah. Tu nama tempat kan Ustaz? betul. Kahirah lah. Kairo kan. Fa'ajabahu Ash'ab. Menjawab. Okay. Perkataan dia ajaba. Fa tu maka. Ajaba tu menjawab. Siapa yang menjawab? Ash'ab. Ash'ab, betul. Tu lagi sekali ya. Ni bari depan. Ash'ab tu yang menjawab. Menjawab siapa? Menjawab dia. Menjawab kepada tuan rumah tadi. Hu belakang tu ya. Jadi di sini kita nampaklah struktur dia. Bukannya struktur yang biasa kita jumpa fi'il, fa'il baru maf'ulun bih. Dia terbalik. Fi'il, kemudian maf'ulun bih. Barulah fa'il lah. Yang ni, pelajaran ni ada dalam level, saya tak ingat, level 4 ataupun level 3. Ada yang fa'il. Level 4. Dalam level 4. Maf'ulun bih yang berada di depan. Kalau di domir dan sebagainya. Boleh rujuk baliklah. Ilal Qahirah, ke Kahirah, ke Kairo. Nah, qala sahibul bait. Qala sahibul bait, dia pemilik rumah tu berkata pula, Betul. wama as-sabab, dan apa sebab ajabahu daifu, jawab tetamu, uridu ziarah at-tabib, saya mahu ziarah doktor. Faqad balagani ana fi Misra tabiban mahiran. Kira doktor yang dah berpengalaman di Mesir. Yang depan ni faqad balagani. Okey, baik. Mana tadi? Qala sahibul baiti. Tuan rumah tadi berkata, mas sabab. Kenapa? Mas sabab, sebab apa? Ajabahu daifu. Jadi tetamu tadi daifu ajabahu. Daif menjawab kepada dia, menjawabnya, uridu ziarata tabib. Saya hendak menziarahi. Lihat, ini masdar ya. Ziarah. Jadi bila masdar, kita boleh terjemah dengan makna fi'il. Menziarahi lah. Saya hendak menziarahi doktor. Faqad balagani. Yang ni maksud dia apa? Telah sampai kepadaku. Artinya berita telah sampai kepadaku. Itu maksud balagha. Balagha bermakna sampai. Sampai, balagha. Sampai ni kepada saya. Telah sampai kepada saya bahawa di Mesir ada seorang tabib yang mahir. Ada seorang doktor yang mahir. Itu maksud ayat ni. Telah sampai kepadaku bahawa di Mesir ada seorang tabib yang mahir. Itu maksud dia. Baik, seterusnya. Wa uridu, dan saya mahu an as'alah, bertanyakan tentang syai'in li'ilaji ma'idati, sesuatu untuk perut yang sakit, untuk pulihkan perut. Perut. Okey, bagus. Wa uridu, dan saya hendak, saya mahu untuk as'alahu, bertanya, tapi hu ni ni dia. Bertanya doktor, betul. Saya hendak bertanya dia tentang sesuatu, tentang satu perkara lah. Sesuatu di situ makna tentang perkara, li untuk ilaj, apa tadi, memulihkan dia. Ilaj ni lebih kepada makna merawat. Dia rawat, kita kata ilaj. Boleh tak boleh tu kita tak tahulah. Tapi ilaj tu makna dia rawat. Saya nak tanya sesuatu untuk merawat, yang boleh merawat ma'idah. Ma'idati. Ma'idah ni perut lah. Stomach kita tu dipanggil ma'idah. Mim, ain, dal. Ma'idah. Ada yang sebut mi'dah. Tu perut kita lah. Ma'idah. Baik. Seterusnya. Li'annani, kerana la akulu
kasiron. Kerana saya tak boleh makan banyak. Betul. Dia kata kenapa masalah perut ni? Saya ni tak boleh makan banyak. Padahal banyak dah makan ya. Baik. Faqala sahibul bait, maka menjawab tuan rumah, ya sahib, iza zahabta ila Mesir, Misra. Misra. Misra Macam ya saudara, sekiranya kamu pergi ke Mesir, wa'alajta ma'idataka fala tarija. Ni salah bacaan ni. Apa nak baca yang betul? Ni baris tu salah ya. Fala tarji'. Jadi kalau kita ingat, kita tahu wazan dia, kita boleh agak lah. Ni tarik, mana ada fi'il yang bacaan dia tarij. Macam tu tak ada kan. Ada taf'ilu atau tarji'u. Nah. Fala tarji' ila hazihil qaryah. Ya saudara, sekiranya kamu pergi ke Mesir dan sembuh. Ni dah tadi ni. Ni tadi apa tadi? Ilaj ni perkataan yang sama ni. Ilaj dengan alaja ni perkataan yang sama. Tadi kita kata untuk merawat. So ni rawat lah ni. Untuk merawat sakit perut, jangan kembali ke kampung ini. Bila dia dah sembuh perut tu, apa masalah perut, jangan kembali ke kampung ini. Jangan kembali kan, nanti lagi makan banyak lagi sakit balik. Okey, betul. So dia kata faqala sahibul bait, maka sahibul bait tadi berkata, ya sahibi, bukan saudara ni kawan lah ni, kawan tu. Wahai kawanku, ya sahibi, sahib, sahabat ni. Wahai kawanku, dia kata, iza zahabta ila Misra, jika kamu pergi ke Mesir. Jika kamu pergi ke Mesir, Misra, orang Arab tak kata Mesir, Misr, dia kata Misr. Ada yang kata Masr, Misra ataupun Ma. Alajta wa alajta ma'idatika, dan awak telah rawat perut awak. Dah sembuh lah. Betul. Dan awak telah rawat perut awak. Fala tarji', dan janganlah balik. Dan jangan kembali ke kampung ini. Jangan kembali ke kampung ini. La tarji'. Baik. Lihat perkataan tarji'. Biasanya fi'il mudhari', apa baris hujung dia? Biasa kita baca tazhab, tarji', apa baris hujung dia? Baris huruf hujung. Untuk fi'il mudhari', selalunya kita baca apa? Baris depan ke, baris mati ke, baris atas ke, baris bawah ke? Baik, siapa ingat ni? Kebiasaan untuk fi'il mudhari'. Zahaba, yazhaba ke, yazhabu ke, yazhabi? Hello? Yazhaba ke yazhabi? Yazhabu? Yazhabu. Yazhabu kan. Jadi oleh itu di sini sepatutnya kita baca apa? Tarji'u. Patutnya tarji'u. Itu yang biasa kan, yang biasa tarji'u. Tapi lihat di depan ni ada kataan la. Jadi fi'il mudhari' dia memang biasanya dibaca dengan baris depan. Tapi kadang-kadang ada perkataan-perkataan tertentu yang menyebabkan dia bertukar baris. Jadi bila bertukar baris, makna pun bertukarlah sedikitnya. La di sini, la ada banyak la kan. Ada la yang mana tidak, ada la yang mana jangan. Okey, ni satu tambahan nota untuk nahu. Sekiranya kita jumpa la, kemudian dia fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu baris dia baris depan. Contoh, la tarji'u. Dia ada baris depan. Maka la tu makna tidak. Lagi sekali ya. Kalau ada la dan selepas itu fi'il mudhari' yang berbaris di depan, maknanya baris asal, tidak ada perubahan. La tazhabu, la yazhabu, la yaqra'u, baris depan. La itu bermakna tidak. Tetapi apabila kita jumpa la dan selepas itu fi'il mudhari' yang berbaris sukun, baris mati, majzum. Yang ini maka la itu bermakna jangan. So bila kita nak kata jangan saja, fi'il tu bariskan mati. La tazhab, kita kata la tazhab, bukan la tazhaba ataupun tazhabu, tidak ya. Itu salah satu cara lah ya untuk menggunakan jangan. So di sini la tarji', jangan kamu kembali ke kampung ini. Nah, okay, syukran Irsyad. Hazihi qissah ad-daif al-akul. Baik, teruskan. Oh, dia tak ada
mufradatnya. Betul tak answer. Okay, kita teruskan. Nah. Baik, ini siapa ni? Irsyad ke Saidah? Saidah betul. Sesama. Sama. Wahid. Nazala ar-rajulu daifan ala ash'ab. Lelaki itu tinggal sebagai kira duduk di rumah sebagai Sebagai seorang tamu. Tidak ash'ab tu seorang tamu. Jadi apa maksud ayat di sini? Siapa yang tinggal sebagai tetamu dalam ayat ni? Nazala rajulu daifan ala ash'ab. Oh, dia terbalik Ustaz. Terbalik. So di sini makna dia apa ni? Lelaki itu jadi tetamu ash'ab. Betul, itu maksud dia. Lelaki itu nazala, dia ni singgah ataupun dia pergi. Melalui. Tidak melalui. Nazala ni tak ni mana dia singgah di rumah orang. Singgah. Dia singgah sebagai tetamu di rumah ash'ab. Kotak. Khotak lah kan? Okey, betul kan? Nazala ash'ab ad-daifu ala ar-rajulu. Terbalik lah So nazala ash'ab daifan. Jangan kata ad-daifu, daifan Daifan betul. ala ar-rajulu. Ala ar-rajuli. Nazala ash'ab sebagai daifan. As a guest lah ni. Ala ar-rajul. Okey, betul. Hazihi al-jumlah al-ula. Okay. Yang kedua. Da'a ar-rajulu ash'aba li ta'amiz zuhri. Zuhran. Lelaki itu minta ashab untuk makan tengah hari. Kotak juga sebenarnya. Kotak lelaki itu meminta. Dia bukan minta kan? Apa makna ni bukan minta ni? Oh, panggil. Panggil dia mengajak. Sorry. Sahih lah. Okey, sahih lah ni Okey, betul. Da'a rajulu ash'aba. Lelaki tu mengajak. So lelaki tu yang mengajak ash'ab untuk makan. Okey, tengok perkataan zuhran ni. Zuhran di sini bukan makna, ni bukan bersambung ni. Dia bukan li ta'ami zuhran untuk makan tengah hari. Tidak. Li ta'am dia mengajak untuk makan. Zuhran bila kita ada satu perkataan yang menunjukkan masa. Zuhur masa kan? Asar masa. Kemudian dibariskan atas di belakang tu. Di belakang atas Jadi bila jumpa perkataan begini, maka dia akan ada makna pada waktu. Itu makna yang tersirat, yang tak ada. Dia ada pelajaran nahu dia untuk tajuk ni, untuk zuhran. Jadi kalau kita nak kata pada waktu zuhur, tak payah lagi nak kata fi zuhur. Kalau sebelum-sebelum ni mungkin kita buat ayat, pada waktu kita kata fi kan, fi zuhri. Pada waktu pagi, fi sabahi, kita gunakan fi. Itu betul lah tu. Betul. Fi contoh kita kata fi sabahi. Itu betul. Tapi cara yang kedua tanpa menggunakan ni. Kita terus ambil perkataan sabah ataupun zuhur tadi, ambil perkataan sabah dan kita bariskan, jadikan dia mansub di atas, di belakang dia. Buat begitu sahaja. Sabahan. Tak payah fi sabah lagi. Terus sabahan. Contoh, azhabu ilal jami'ati sabahan. Sama arti dengan azhabu ilal jami'ati fi sabahi. Jadi di sini yang belakang ni ada mengandungi makna pada waktu. So samalah di sini zuhran. Sama makna dengan pada waktu. Jadi bukannya dia untuk mengajak makan tengah hari tak, tapi untuk mengajak dia makan pada waktu tengah hari. Baik, itu terjemahan yang paling tepat. Okey, sahih Nah. Teruskan. Okey, terus. Nah. Intazara ash'ab sahib al-baiti liyakulu ma'an. Kira ash'ab tunggu tuan rumah untuk makan bersama. Sahih, khata? Kotak.
Kotak kan, mana ditunggu kan. Liyakula untuk makan. Ma'an bersama, bagus. Ma'an bersama. Okay. Jadi macam mana nak betulkan? Saya ambil dari Teks. Okey. Untuk bahagian ni jangan ambil daripada teks. Yang bahagian ni kita nak betulkan ni. Tak perlu betulkan ayat. Ya, kita tukar apa yang perlu tukar, kita tukar. Apa yang perlu tambah, kita tambah. Itu saja. Tak payah. Tak payah sebab dia bukan jawab soalan. So di sini dia kata dia menunggu, Ash'ab menunggu. Sedangkan Ash'ab dia tak tunggu kan? Jadi macam mana nak kata dia tidak menunggu? Itu saja kita nak buat. Jadi ni tak perlu ni. Kita tukar. Dia tidak menunggu. Okay. Macam mana nak kata tidak? La. La, perkataan dia? Apa dia Isyad? La. La, okey. La. Ada lagi tak perkataan lain selain daripada la? Nak kata tidak tunggu. Nak kata tidak. Selain Lam. Lam. Okey, lam. Lam pun boleh juga. Lam, bagus. Ada lagi tak selain dia la dan juga lam? Ada lagi dua perkataan untuk kata tidak. Perkataan yang ketiga, ma. Ma. Perkataan yang keempat, laisa. 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 Pun bermakna tidak ya. Okey. Jadi kita nak kena tahu macam mana nak gunakan. Bila nak guna la, bila nak guna lam, bila nak guna ma dan bila nak guna laisa. Baik, kita lihat yang pertama la, sebab selalu kita guna la kan. La, kita kata la. Okey. La ni apabila kita nak guna dengan fi'il. Sekarang ni kita cerita fi'il ya. Bila nak guna dengan fi'il, la ni selalunya dia bersama dengan fi'il mudhari'. Barulah dia kata tidak. Contohnya saya kata la, contohnya kita kata la yazhabu. Dia tak pergi. Barulah makna tidak. Tidak ya. Tapi kalau kita lihat dalam ayat kita ni, ini fi'il apa ni? Intazara. Wazan dia ifta'ala. Jadi kalau ifta'ala tu fi'il madhi atau fi'il mudhari'? Mengikut senarai wazan yang kita belajar tu. Ifta'ala. Madhi atau mudhari'? Madhi. Madhi, betul. Kerana wazan di ifta'ala madhi, maka intazara tu fi'il madhi. Nampak ya? Wazan tu memang sangat membantu. Intazara fi'il madhi. So bila fi'il madhi, kita selalunya tak guna la lah. Kita tak kata la intazara. Ada, boleh. Tapi dalam ayat yang biasa tak guna. Dia ada ayat tertentu yang kita guna la. Jadi untuk mengelakkan apa masalah, kita avoid lah la ni. Kalau ada fi'il madhi, jangan guna la. Bila ada fi'il madhi, mana yang kita nak guna? Okay, siapa tahu ni? Bila ada fi'il madhi, kita nak guna yang mana? Ma, betul. Sahih ya. Bila ada fi'il madhi, mesti guna ma. Walaupun ada la tapi yang biasa ma. Oleh itu, ma ni kita guna bersama fi'ilun madhin. Jadi contohnya, saya nak kata, oh dia tak pergi. Dia tak pergi pun tadi. Ma zahaba, kita kata. Muhammad ma zahaba. Bukan Muhammad la zahaba, tak. Muhammad ma zahaba ilal madrasah. Muhammad tak pergi ke sekolah ya. Tak pergi ke sekolah. Jadi ada satu cerita lah, saya cerita sikit lah yang ada pernah diberitahu. Ada satu orang ni nama dia Sipulan bin Mat. Nama ayah dia Mat. Katalah kita letak nama depan dia Nasruddin. Ni nama betul dia. Nama betul dia. Nasaruddin. Orang politik lah ni. Kalau kenal-kenal lah ni. Nasaruddin bin Mat. Jadi dalam kelas dia, ni kawan Arab dia beritahu ya, saya dengar dari kawan Arab. Dalam kelas biasa kalau kita dalam kelas tu cikgu akan sebut nama, lecturer akan sebut nama kan. Sampai nama dia lecturer tu panggil nama dia Nasruddin bin Mat. Jadi kawan-kawan Arab bila Mat ni nama Melayu lah kan, Mat. Tapi dalam bahasa Arab Mat ni apa? Bila dia kata Mat tu apa maksud dia? Mata. Mati. Mata mati kan. Mata yang mutu. Jadi kawan dia kata Nasruddin bin Mat. Ataupun dia panggil tanpa bin. Dia kata Nasruddin Mat. Jadi kawan-kawan Arab dia tahu, faham lah itu. Tapi saja nak buat joke kan. Jadi dia seolah-olah macam lecturer dia kata Nasruddin dah mati. Jadi kawan dia kata tak mati lagi. So dia kawan-kawan dia jawab apa? Nasruddin Mamat, dia kata belum mati. Jadi ma di situ nak menunjukkan tidak, tapi kalau apa kita gunakan dengan fi'il madhi. Jadi mamat tu tak usah gunalah, mamat. Ini cerita je lah ya. Okay. Jadi balik kepada ma tadi ya.
Ma. Kalau ada fi'il madi kita guna ma. Di sini kita guna ma lah. Ma, jadi jawapan yang betul dia tambah saja ma. Ma intazara Ash'ab. Selesai. Ma intazara. Dia tidak menunggu. Kalau nak guna la kena tukarlah fi'il intazara kepada mudhari'. Tapi tak sesuai lah kerana mudhari' waktu sekarang kan tak sesuai. Ataupun boleh guna lam. Boleh guna lam. Lam ni dia menarik sikit. Lam ni tidak juga. Tidak ataupun belum mengikut konteks. Lam ni dia akan guna bersama dengan fi'il mudhari'. Tetapi dari segi makna dia makna fi'il madi. Maknanya kita merujuk kepada perbuatan yang telah lepas juga. Contoh di sini saya kata lam yazhab. Maknanya dia tidak pergi, tapi bukan sekarang. Dia tak pergi tadi. Jadi lam ni, ni dia unik sikit lah. Dia guna pada fi'il mudhari', tapi dari segi makna dia telah makna yang pada waktu lepas. Itu kalau kita nak guna lam. Lam yalid walam yulad kan dalam surah tu. Lam yalid, Allah tu tak beranak. Bukan sekarang je. Daripada memang dia zaman memang tak beranak. Dan tidak diperanakkan. Walaupun fi'il dia fi'il mudhari', tapi dari segi makna yang telah lepas. Manakala yang akhirnya laisa ni tak boleh guna dengan fi'il. Laisa tak boleh kata laisa yazhabu, tak boleh. Laisa ni hanya guna dengan untuk isim saja. Contoh kita kata laisa Ali, laisa at-talib. At-talib itu bukan sekian-sekian ya. Jadi inilah perkataan tidak, kita kena pilih yang mana yang paling tepatnya kalau nak gunakan ayat. Okey, baik. Rakam 4. Okey, sambung. Irsyad. Wajada Ash'abu ar-rajula athna'a safarihi. Safarihi. Naam. Ash'ab. Ash'ab berjumpa lelaki itu semasa bermusafir. Ash'ab berjumpa lelaki itu semasa bermusafir. Ya, betul. Betul. Sahih. Sahih. Baik, di sini kalimah wajada ni, di sini baru kita betul terjemahan dia berjumpa. Tapi dalam teks tadi ada yang makna dia mendapati kan. So, itulah mana yang sesuai dengan konteks, sama ada mendapati ataupun berjumpa. Asna'a safari, semasa perjalanannya. Okey, rakam 5. Aroda Ash'abu an yuqabilu tabiban ni ilaji ma'idatihi. Ash'ab ingin Dia ingin apa ni? Yuqabil. Berjumpa. Betul, berjumpa. Ya. Ash'ab ingin Berjumpa doktor untuk sembuhkan perutnya. Bolehlah untuk menyembuhkan perutnya kan, untuk merawat atau untuk menyembuhkan perutnya. Sahih? Sahih. Nah, betul ya. So arada Ash'ab an yuqabil. Yuqabil tu bertemu. Okey, betul. Okay, nah. Baik. Al-an ba. Tadrib ba. Terus. Okey. Ila aina yuridu Ash'abu as-safara. Safara. Ke mana mahu Ash'ab bermusafir? Ke mana Ash'ab mahu bermusafir kan? Ash'ab yuridu ila al-Qahirah. Ash'ab yuridu ila al-Qahirah. Kurang satu perkataan. Ash'ab yuridu, Ash'ab hendak ke Mesir. Hendak apa? Tertinggal satu perkataan. Ash'ab hendak safar. Yusafiru. Kalau nak kata yusafiru pun boleh. Ash'ab yuridu yusafir. Tapi kena tambah an lah. Tu jawapan tu bagus. Ahmad yuridu an, kita nak kata yusafir kan, dia hendak bermusafir. Jadi bila kita nak kata dia hendak apa, bila yuridu ni selalunya dia ada an lah. Macam tu lah ni, he wants to go. Kita guna an lah untuk tu. Baik. Boleh, itu satu cara. Ataupun cara yang kedua letak ni saja. Safar. Ahmad yuridu al-safar. Jadi safar tu adalah masdar. Musafir ni adalah fi'il. Jadi kalau dalam pelajaran masdar yang advance, safar ni sebenarnya mewakili fi'il yusafir bersama dengan an. Sebab itulah masa kita belajar masdar itu, saya kata masdar itu diterjemah dengan makna apa?
makna fi'il kan. Kerana kita boleh tukar dua-dua ni. Kita boleh kata yuridu ash'ab as-safar ataupun yuridu ash'ab an yusafir. Kan bila kita tukar kepada yusafir dia dah menjadi fi'il. Makna fi'il. Bila kita gunakan dalam bentuk masdar, makna dia pun masih lagi makna fi'il. Jadi boleh terjemah dengan makna fi'il ya. Itulah hakikat masdar yang sebenarnya. Baik. Bagus. Okey, Rom Isnan. 5 safaro ash'ab. Untuk apa ash'ab bermusafir? Ya betul. Untuk apa 5 kan ataupun 5 betul. Ash'ab ziarah at-tabib fi Masri. Misra. Untuk Misra ni dia tak boleh baris bawah lah walaupun ada. Misra. Dia ada beberapa perkataan lah yang tak boleh baris bawah, especially foreign words yang bukan Arab. Misra ni dia memang bukan nama Arab. Dia bukan nama Arab, maka dia bukan asalnya bukan nama Arab, maka tak bolehlah baris bawah. Tak baca Misra saja. Ash'ab ziarah tabib fi Misra. So nak jawab, nak kata punya Ash'ab menziarahi ya. Menziarahi tabib. Okey, tengok di sini. Di sini kita nak kata Ash'ab menziarahi. Bila kita kata Ash'ab menziarahi, kita tak boleh guna masdar. Ni masdar ni. Masdar. Jadi kalau nak guna menziarahi kena guna fi'il lah ya. Tapi kalau nak guna masdar kena tambah satu huruf depan ni, huruf jar. Ash'ab, ni safara kena tulis lah, jangan ash'ab. Jadi tak faham maksud. Ash'ab, safara ataupun letak safara kat depan. Safara ash'ab untuk apa? Apa perkataan harful jar yang bermakna untuk? Ila ke, fi ke, li ke, min ke? Untuk li. Li, betul. Jadi kita tambah saja li. Baru makna dia sampai. Kalau tak, Ash'ab ziarah seolah-olah macam kita nak kata fi'il. Kita nak guna fi'il kan. Ahmad visited. Tak boleh. Sebab ziarah bukan fi'il. So kita tukar. Safara Ahmad. Untuk apa? Li, to visit lah ni. Li ziarah. Dia dah jadi masdar. Ataupun li, kita guna fi'il. Li yazura. Itu pun boleh. Untuk melawat. Li, untuk menziarahi ataupun untuk berjumpa kan. Li ziarah ataupun li yazura tabiba fi Misr. Salah satu ya. Boleh. Itu jawapan dia. Naam, sahih. Rakam salasa. Okey, nombor 3, salasa. Limaza da'ahu sahibul baiti ila ta'am. Mengapa tuan rumah minta dia untuk makan? Mengajak dia. Lagi sekali. Mengajak dia makan. Mengajak dia makan. Kenapa? Wa nazala dhaifan alaihi lilal istirihati ba'dal waqt. Nazala dhaifan alaihi lil istirahah ba'dal waqti. Ini ambil daripada teks dia. Okey. Kita nak tambah satu perkataan di sini. Soalan dia limaza. Biasa bila limaza jawapan ni kena ada li'annahu. Li'anna kan. So kita letakkan li'anna. Kerana siapa? Nazala dhaifan. Siapa yang singgah sebagai tetamu ni? Li'anna Ash'ab. Betul. So kena ada nama dia lah. Ataupun kalau tak nak nama kita gunakan domir dia. Hu. Li'annahu. Betul. Li'annahu. Tak payahlah wa ni. Li'annahu nazala dhaifan alaihi. Sampai sini pun dah cukup. Kerana dia telah menjadi tetamu kan. Jadi dah jadi tetamu kenalah ajak makan. Betul kan? Okay. Jadi cukup sampai situ. Lil istiraha, boleh kalau nak tulis ni boleh lil istirahati ba'dal waqti, cuma waktu ni ejaan tak betul. Ejaan dia waqti tu baris bawah, bukan sebab ada ya. Tak ada ya ya. Itu. Nazala alaihi lil istiraha ba'da al waqti. Okey, baik. Tambah li annahu ya di depan. Baik. Terusnya rakam 4. Maza qaddama ar-rajulu li ash'ab. Maza qaddama ar-rajulu li ash'ab. Ya, apa tu? Maza apa?
Siapa yang lelaki itu qaddama. Qaddama ni maksud dia apa? Memberikan. Apa yang memberikan kepada Ash'ab. Qaddama dia beri apa? Dihidangkan apa? Qaddama ar-rajulu kepada untuk Ash'ab. Untuk Ash'ab atau kepada Ash'ab lah. So apa yang dihidangkan kepada Ash'ab? Ni saya ambil dari teks juga. So apa dia? Jadi dia hidangkan apa? Tak payahlah yang daripada teks tu, kita terus ambil sini. Apa yang dihidangkan? Khubzah wal Al-lahma kan. Jadi apa, macam mana nak buat ayat dia? Ambil daripada soalan tadi. Qaddama. Qaddama, betul. So qaddama ar-rajulu li ash'aba, apa yang dihidangkan? Al-khubzah. Al-khubzah, lagi? Bagus, Al-lahma. Wal-lahma, okey, lagi? Khubzah, ada lagi satu. Yang kuah pencicah dia tadi tu. Bil idam. Tak payah. Bil tu tambahan saja. Wal idam. Okey ya. Jadi bila buat jawapan janganlah ambil semua daripada teks balik. Kita kalau boleh kita cuba latih. Cuba ambil balik daripada. Kalau dalam periksa saya tak kisah yang salah-salah tu pun saya kira asalkan jawapan dia betul-betul lah. Tapi kalau kita ambil keluar daripada teks, jadi tak dapat nak latih. Kita nak jawab soalan tu ya. Baik. Seterusnya rakam khamsah. Manil lazi yusafu bil akul. Siapa yang digambarkan sebagai orang makan. Orang yang makan banyak, yang kuat makan. Akul tadi kuat makan ya. Siapa yang digambarkan, betul, yusafu. Actually maknanya disifatkan. Yang di describe sebagai akul tadi. Siapa dia? Ash'ab. Ash'ab lah ya. Musafir. Ash'ab, kalau nak tambah musafir boleh. Ash'ab the traveller. Kita tambah Ash'ab al-musafir. Ash'ab orang yang musafir itu boleh. Ataupun Ash'ab saja pun boleh. Cukup. Naam. Sita. Maza taf'alu iza ja'aka daifun mislu Ash'aba. Apa yang dibuat oleh tetamu. Ni bukan dibuat oleh tetamu ni. Apa yang awak macam boleh contohi. Bukan. Ini bukan makna yang boleh contohi, tidak. Ini maksud dia apa yang taf'alu anta. Kan ta tu taf'alu. So apa yang awak buat? So dia tanya kita lah ni, apa yang kamu akan buat? Iza, jika ja'a datang kepada kamu kak, satu daif, satu tetamu seperti Ash'ab. Kalau orang macam Ash'ab datang kat rumah kita nak buat apa? Itu soalan dia. Nak layan dia ke, nak halau dia ke, nak apa? Di sini adalah sikit yang kita boleh ambil ni. So di sini nak kata apa ni? Nak kata macam jadi macam layan je lah. Layan je lah kan? Okey, boleh. So kita betulkan sikit. Iza ja'aka, ini tak boleh lah salin daripada teks terus. Ja'a, sebab ka ni awak kan, kita nak tukar kepada saya. Jadi iza, kalau nak tulis balik, iza ja'a ni tu kepada saya lah. Dalam doa kan banyak ni kan, tu maknanya kepada saya tu. Iza ja'ani daifun mislu seperti Ash'ab. Jadi apa yang saya akan buat? Jadi ini kita boleh guna. Kita akan jadi sa makna akan. Sa'uhsina, saya akan buat baik. Ihsan tadi kan yang kita belajar itu, ihsan, buat baik. Sa'uhsina ila ad-daifi. Okey, ini bagus. Sa'uhsina ila ad-daifi, ataupun since perkataan daif tu dah ada kat depan, jadi kita gantikan dengan dhamir. So nak kata ila apa? Apa ialah ila daifi lagi? Ilai apa dhamir nak ganti? Ilaika, ilaihi, ilaina. Nak gantikan dhamir tu. Ilai
Hi. Dia kata sa'usinu ilaihi, ni akram ni mana mulia kan eh? Okey. Wa ukrim, tu fi'il dia. Wa ukrimahu, dan saya akan muliakan dia. Tak kisahlah dia nak makan banyak ke apa, kita tetamu kan. So kita akan muliakan, buat baik dan muliakan. Okey, jadi itu jawapan dia lah. So kadang-kadang dia tanya pendapat kita jugalah ya. Baik. Nah, syukran Irsyad. Baik. Al-an Jim, Jim ni siapa? Irsyad lagi ke ataupun Saidah? Ni last. Oh ni last. Okay, sila. Irsyad. Nazala Ash'abu fi baiti ar-rajul li. Dia singgah, Ash'ab singgah ke rumah lelaki itu untuk yastarihu min ana'is safar, rehat dari pengembaraan safir. Untuk rehat dari anak ni maknanya penatnya bermusafir tu, anak ataupun kesusahan anak ya. Dia kata anak ataupun masyaqqah, kita kata masyaqqah, kesusahan bermusafir itu. Jadi dia nak berehat. Okey, betul lah tu jawapan dia. Yang pertama tu tak boleh lah kan. Yu'adun solat zuhur, bukan nak solat. Zuhur dalam teks tu, waktu zuhur tu bukannya solat zuhur. Waktu tengah hari. Waktu tengah hari, betul. Yang akhir ni apa ni? Yatakallamu ma'ahu fi amrin muhim. Yatakallam bermakna bercakap dengannya pada satu perkara penting. Dia nak bercakap tentang perkara penting, bukanlah ya. Okey. Rakam isnad. Ash'ab ya'kulu kasiran. Ash'ab ya'kulu kasiran, betul. Makan banyak. Makan banyak. Yang pertama tu apa tu? Yakrahu ta'am. Yakrah. Lawan kepada yuhibbu. Yuhibbu, yakrah. Dia tak suka, dia benci. Yakrah. Tak suka makanan. Yakrah. Yakul qalilan, dia makan sedikit. Okay. Kasiran ya, qalilan sedikit. Naam. Wa salasa. Kana Ash'abu yas'alu an. Ash'ab bersoal tentang kira kepada Tobi bin Bari ini, doktor yang macam bijak. Yang bijak, okey. Di sini kita yas'al ni kita tak terjemah dengan makna bersoal ya. Tidak, dia makna dia bertanya, dia tanya tentang mengenai ataupun ni bukan makna dia konsult ni, bukan. Yas'alu'an di sini dia tentang, dia mencari. Dia bertanya tapi maksudnya dia mencari. Yas'alu'an ataupun dia tanya-tanya orang, mana dia, di mana saya boleh berjumpa dengan tabib. Itu maksud yas'alu'an. Ya, makna dia tanya orang sebab dia nak mencari doktor tu. Itu makna yas'alu'an di sini. Bukannya dia bertanya tentang perkara, tidak. Baik. Ash'ab dia bertanya orang tentang doktor ni lah, tentang tabib Bari', doktor yang Bari' ni dia doktor yang mahir lah, yang hebat. Dia kata Bari'un, tabibun Bari'un, doktor yang mahir. Bukan sahih lah ya, bukannya zaujah jamilah, bukan nak cari isteri cantik, bukan nak cari rumah besar. Okay, syukran jazilan ya Irsyad. Seterusnya siapa? Saidah boleh? Saya kata. Latihan tani, mufrad dengan jamak. Jamak for sa'atun, mufrad dia sa'ah. Sa'ah ya, sa'ah bermakna? Masa. Dalam teks tu maksud dia apa ni? Sa'ah. Saat. 1 jam. Jam lah ya. Sa'ah, jam, saat, banyak jam, 1 jam. Ataupun jam tangan, jam dinding tu pun dipanggil sa'ah juga. Okay, yang kedua. Baladun, country, jamak dia bilad. Bilad ya. Country, tapi saya sebutkan tadi dia tak semestinya country. Country, state, nama tempat, town, semua tu dipanggil balad. Balad. Baik, yang ketiga. Bilad. Syakhsun. A person, jamak dia ishkhasun. Jamak dia bukan ishkhas. Dia silap letak hamzah tu. Hamzah tu bukan kat bawah. Hamzah tu sepatutnya duduk di atas. So kalau atas nak baca macam mana?
Tadi saya dah baca ishkhas sebab letak di bawah. Tapi saya dah betulkan. Letak dia di atas. So nak baca apa kalau ke atas? Ash. Betul ya. So di sini kita baca ashkhasun. Ashkhas. So ashkhas orang apa? Apa tadi maksud dia? Syakhsun? Person. A person kan? Individual pun boleh lah. Seseorang. Dia kata syakhsun. So jamak dia ashkhas. Ada berapa orang? Syakhsan. Kam syakhsan. Okay, seterusnya ta'am. Ta'am, food. Jamak dia at'amah. At'amah. Baris dia tak betul. At'imah. At'imah. Dia tak baca at'amah. At'imah tu. Okay, boleh. Ta'am, at'imah. So foods lah ni. Okay, baik. Seterusnya. Doifun. Guest. Jamak dia duyufun. Betul ya. So daif lah ya. Daifun. Bahasa Melayu daif kan, kita kata daif kehormat. So daif tu daif lah, asalnya daif. Tapi orang Melayu entah macam mana dia baca daif sebab tak ada baris kan. Jadi kita baca daif lah. Baik. Daif, duyuf dan seterusnya. Tabibun, doktor. Jamak dia atba. Atba. Dia bukan atba. Dia atibba. Dia alif, ta, yang belakang tu betul, yang depan saja tak betul. Baca dia atibba'u. Kalau tambah alif lam dia jadi al-atibba'u. Bukan, kalau ni dia jadi atibba. Tak betul So betulkan atibba ataupun al-atibba, tabib baik. Itu adalah doktor medical lah ni betul, tabib. Naam. Baik. Muradif. First, Raja'a Abi ila dari mubakkiran. Maksud dia father came home early. Betul, father came home early. Raja'a came kan. Okay, betul. Muradif dia al-bait. Al-baiti sahih. So ad-dar dalam ayat ni makna al-bait. Betul. Okay. Tapi dia depends lah ya. Kalau dalam ayat lain mungkin dar tu bermakna negeri ke tempat. Tu bergantung. Macam Selangor Darul Ihsan ya, dar. Boleh. Berdua. Radda talibu ala su'al. The student answered the question. Answer, betul. Jadi di sini radda di sini makna answer. So perkataan dia? Muradif dia ijabah. Ijabah tak mengikut wazan fi'il. Kita tak ada fi'il yang ifa'ala, tak ada. Yang ada af'ala. So alif tu bukan i. Ajabah. Dia akan ikut balik wazan. So af'ala, ajabah, betul. So ajabah menjawab ni. So radda is to answer lah. Answer ataupun reply tu kita kata radda. Okay, betul. Next kalimah rakam salasa. Adal hajju ila baladihi saliman. The Hajj returned to the town safely. He returned to his town. Ada ha tu kan? Baladihi safely. Betul. Saliman tu safely. Nanti kita akan belajar dalam tajuk Nahwu minggu depan ni macam mana nak kata safely. Kita nak letakkan apa saliman dengan selamat, dengan sejahtera, dengan gembira. Itu nanti kita akan belajar. Sepatutnya pelajaran pagi tadi lah, tapi kena belajar yang isim fa'il dulu baru boleh buat tajuk ni. Baik, so muradif dia? Muradif ada raja'ah. Raja'ah, betul. Ada raja'ah. Return Baik. Sya'artu bimaghdi fi batni. Bimaghsin. Bimaghdi fi batni. Felt cramps in the stomach. Felt cramps. Siapa yang felt tu? He ke? Tak boleh he. To feel. Siapa? Bukan. Sorry, bukan to feel. Tu ta tu. Siapa tu? Macam kita kata zahab tu, qara tu, sya'ar tu. Siapa yang rasa tu? Saya lah kan. Ana zahab tu. So ana sya'ar tu. So I felt. Cramp jumpa dalam kamu dia kata cramp Max. Boleh. Max ni dia penyakit berkaitan perut lah. Cramp tu boleh Bimaghsin fi ataupun dia sakit perut, stomachache tu fi batni, dia dalam pada perut saya. Okey. Baik. So seperti dia muradif dia mu'adatah. Dia tadi kita tak baca mu'adah ni. Apa bacaan dia dalam teks tu? Bukan mu'adah. Ma'idah.
Ma'idah. Ma'idah. Ma'idah ataupun ma'idah ya. Okey. Ma'idati, ma'idah lah. Okey. Khamsa. Yuhdiru talibul kitaba. The students bring the book. He brings the book kan. Okey, betul. Membawa yuhdiru membawa, bukannya hadir ya. Okey. Maksud jadi seperti yuhdiru Ya'ti ataupun jalbun, jalaba. Jalaba, okey. Baik, kita lihat yang pertama dulu, ya'ti. Betul, tapi yang pertama ejaan dia, ya, hamzah tu mesti duduk di atas, jangan dilepas. Tak ada, tak ada dalam bahasa Arab, tak ada yang begitu. Ada sama ada di atas ataupun sebelah dia. Dua huruf yang berbeza. So, ya'ti, tapi dia bukan ya'ti saja. Kalau ya'ti saja tak betul. Kerana kalau ya'ti saja bermakna datang, bukannya membawa. Nak kata membawa, dia mesti ada harful jar bi. Barulah dengan makna dah membawa. Contoh kita kata ya'ti bil kitab. Dia datang bersama kitab, dia membawa kitab. Tapi kalau kita kata ya'til kitab, kitab tu yang datang. So betulkan ya, ya'ti kena ada bi. Kalau jalaba tu betul. Tapi kita gunalah fi'il mudhari'. Yajlibu. Yajlibu. Boleh ya? So dua-dua tu sesuai. Nah. Ba'idun. Lawan dia qarib. Qaribun. Qaribun. Ba'idun, qaribun. Jauh dekat. Okay. Tawilun, tall. Antonym dia qasir. Short boleh. Tall ataupun long pun dia tawil juga. So, panjang pun, panjang tinggi tu perkataan yang sama. Tawil, qasir. Betul. Next. Perkataan seterusnya. Qaryatun, kampung. And then lawan dia Madinah, bandar. Okay. Seterusnya. Safara, travel. Lawan dia aqama, stay. Stay. Ini perkataan yang kita belajar tadi kan. Aqama yuqimu, dia stay kan. Dia stay satu tempat, kita kata aqama. Betul. Sahih. Sa'ala, ask. Antonym dia radda. Radda. Okay, tu answer. Ada lagi satu tadi? Ingat tak? Perkataan satu lagi tadi yang menjawab tadi. Radda. Radda tu betul. Ada lagi satu. Ajaba. Ajaba, betul ya. So salah satulah. Radda, ajaba. Radda, ajaba. Nah. Okay, wa akhiran raja'a. Raja'a. Lawan dia zahaba. Okay, na'am, sahih. Raja'a di mana? Zahaba. Baik. Wal'an akhiran. Okay. Safara ila, travel to. So saya buat Safara Ahmad min al-Qaryah ila al-Madinah. Ahmad travel from the village to the city. Okay, betul, sahih. Tak payah baris pun tak apa sebab dah boleh baca kan. Jadi kalau tak boleh baca kita tak payah baris. Safara Ahmadu min al-Qaryati ila al-Madinah. Okay, bagus. Okay, yang kedua, betul. Kedua, Marabi, pass by or go by. Pass by or go by, okay. Saya buat Qad mara al-waqtu bisur'atin. Time has passed quickly. Time has passed quickly kan. Okay, betul. Yang penting ni marra dan juga bi tadi. Time has passed by quickly. Okay, boleh. Satu lagi makna marra ni, marra bi ni dia macam dia pass by a place. Macam tu kita kata marra jugalah. Contohnya kita kata marra al-musafiru bi apa? Kalau dalam contoh ini, contoh dalam ayat tadi kan. Dia melalui satu kampung. Marra al-musafiru bil qaryah. Itu pun satu bentuk ayat marra bi. Okay, nah. Wa salasa wa akhiran. Okay, last kali sahibul bait, the house owner. Saya buat sahibul bait ghairi mawjudan. The owner of the house is not present. Is not present okay. Ghairu kita baca ghairu Okay, ayat ni bagus. Ghairu mawjud, betul. Jadi kita kata tak ada. Ghairu mawjud. Tak ada. Kalau ada, mawjud lah kan. Mawjud, ghairu mawjud. Okay, nah. Mawjud, bahasa ni kita baca mawjudin. Nah, sahibul baiti ghairu mawjud. Nah, syukran jazilan siapa tadi? Sayyidatul wa syukran jazilan Irsyad ala at-taqdim al-jazil.